Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak share berkenaan dengan satu law terms yang biasa kita dengar, iaitu pleading. Jadi apa itu pleading dan apa fungsi dan keperluan pleading ni kat mahkamah? Okey, pleading ni kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai murafa'at ad-difa'. Dan kalau menurut Barron's Law Dictionary pula, pleading ni ialah a statement in logical and legal form of the facts that constitute plaintiff's cause of action and defendant's grounds of defense. They are either allegation by the parties affirming or denying certain matters of facts or other statements by them in support or derogation of certain principle of law which are intended to have the effect of disclosing to the court or jury the real matter in dispute. Dan kalau kita tengok pendefinisian mengikut Kamus Dewan edisi keempat, pleading ni bermaksud pernyataan bertulis secara formal tentang sebab sesuatu tindakan atau pembelaan yang dikemukakan oleh plaintiff dan juga defendant dalam satu tuntutan tu kat mahkamah. Dan kalau kita tengok pendefinisian pleading menurut Kamus Undang-Undang pula ialah pleading ni adalah pernyataan bertulis yang formal dalam suatu tindakan sivil yang diserahkan oleh setiap pihak terhadap pihak yang satu lagi. So, secara mudahnya, pleading ni boleh kita katakan sebagai suatu kenyataan bertulis yang difailkan ke mahkamah oleh pihak-pihak mengenai kausa tindakan yang pihak tu nak dalam perbicaraan dengan mengemukakan secara lengkap supaya pihak lawan tahu kausa tindakan tu dan seterusnya boleh sediakan jawapan untuk kes tu. Okey, contoh dokumen yang dikemukakan di mahkamah adalah seperti permohonan, affidavit, writ atau saman, penyata tuntutan, penyata pembelaan, penyata balas dan sebagainya. Banyaklah. So, berdasarkan pleading ni lah jatuh dan bangunnya satu kes tu. Maksudnya, once pleading dah difailkan, pihak-pihak ni kena defense all the facts written in their pleading. So, sangat perlulah untuk kita tahu yang bila mana berlakunya ketidakpatuhan pada pleading, maka akan menyebabkan kepincangan. Dan proceeding kes ni jadi cacah marabah dan ada keadaan yang menyebabkan kes ni terpaksa ditunda. Dan ada certain keadaan lagi yang lagi teruk sampai pada tahap kes ni boleh dibuang. So, sebab itulah pleading ni sangat penting masa proses mendraft dan juga sebelum difailkan ke mahkamah lagi. Sebab pihak-pihak ni terikat dengan pleading diorang dan mahkamah pula hanya akan buat keputusan berdasarkan pleading yang dikemukakan ke mahkamah. Berkenaan hal ni dah ada diperuntukkan dalam Arahan Amalan nombor 15 tahun 2006 yang mana berkaitan dengan cara ambil keterangan dalam perbicaraan penuh. Dalam arahan amalan tu ada dimensionkan bahawa cara untuk ambil keterangan kat mahkamah syariah dalam perbicaraan penuh hendaklah dengan dengar secara lengkap keterangan plaintiff, keterangan defendant, keterangan saksi melalui proses soal utama, soal balas dan juga soal semula berdasarkan pleading masing-masing yang diorang dah failkan. Kita tahu yang pleading ni memang kena buat dengan teliti. So, apa fungsi dan tujuan sebenar penyediaan pleading ni? Okey, secara umum pleading berkeperluan untuk menentukan dengan tepat dan juga lengkap apa perkara yang dipertikaikan dan apa perkara yang dipersetujui oleh pihak-pihak tu dalam prosiding mahkamah tu. Pleading ni juga dapat bantulah untuk kenal pasti dan tentukan dengan tepat perkara yang memerlukan kepada pertimbangan, keputusan dan juga penghakiman mahkamah dalam prosiding berkenaan. Jadinya, antara tujuan penyediaan pleading ni juga adalah pertamanya sebagai makluman awal lah kepada pihak-pihak akan kes yang perlu dihadapi bagi membolehkan mereka ambil langkah persediaan. Selain itu juga ia dapat memuaskan hati pihak-pihak dan memberi keadilan sebab notis yang munasabah kepada pihak lawan akan diberikan lebih awal bagi memudahkan pihak lawan bersedia dengan kes yang dituntut terhadapnya. Jadi, pleading yang disediakan dengan wajar dan sempurna ni sangat penting bagi membolehkan pihak-pihak dapat tahulah dengan tepat apa perkara yang menjadi pertikaian dalam prosiding tu. Dan selain tu, apa fakta yang perlu dibuktikan dalam prosiding bagi membolehkan mahkamah memutuskan perkara-perkara yang dipertikaikan. Dan selain tu, pleading ni juga berfungsi sebagai pemberitahuan
kepada mahkamah tentang isu-isu yang dipertikaikan, yang mana mahkamah perlu menentukan isu-isu tersebut. Jadi, sifat dan ciri pertikaian dapat dikenal pasti dan dengan itu bentuk perbicaraan yang sesuai dapat ditentukan dengan adanya pleading ni. Sebagai contoh, jika tuntutan tu melibatkan isu bidang kuasa mahkamah atau persoalan undang-undang yang jelas dan nyata, maka prosiding tu boleh diputuskan melalui permohonan bantahan awal saja, di mana pihak yang ingin membuat bantahan awal tu perlu failkan suatu notis bantahan awal yang lengkap dan jika perlu failkan bersama affidavit sokongan dia lah, dan pihak yang menentang bantahan awal pula perlu failkan affidavit balasannya. Dan bila kesemua pihak-pihak bentangkan penghujahan masing-masing, maka mahkamah akan mempertimbangkan bantahan awal tu dan membuat keputusan tanpa perlu kes tersebut masuk kepada perbicaraan penuh lah. Dan mengenai bantahan awal ni, secara ringkasnya, ia tak melibatkan sebarang pertikaian mengenai fakta dalam kes tu. Dengan kata lain, fakta kes adalah dipersetujui dan dianggap sebagai benar dan juga sahih oleh pihak-pihak. Cuma yang dipertikaikan kat situ adalah isu mengenai sama ada mahkamah ni ada bidang kuasa untuk memutuskan atau mendengar tuntutan atau tuntutan balas yang difailkan oleh pihak-pihak, ataupun juga sama ada pihak yang menuntut tu mempunyai kausa tindakan ataupun locus standi untuk membawa kes yang berkenaan ataupun tak. Dan boleh juga keadaan yang mana timbulnya isu bahawa plaintiff ni dihalang dari membawa tindakan ni sebab dah dapat penghakiman persetujuan terhadap tuntutan perkara atau relief dalam prosiding ni. So, itu adalah contoh yang mudah. Secara umumnya, penting untuk kita tahu yang mana keputusan mahkamah adalah berdasarkan pleading yang difailkan dan dikemukakan oleh pihak-pihak. Okey, next kita tengok mengenai bentuk pleading. Macam mana sebenarnya pleading tu berdasarkan peruntukan dalam akta atau enakmen negeri-negeri. Okey, kalau kita tengok dalam Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998, Akta 585, ada memperuntukkan berkenaan pleading di bahagian ke-8 akta ni, iaitu pada seksyen 63 hingga seksyen 71. Dari seksyen-seksyen ni, maka terdapatlah kategori pleading-pleading yang berkaitan, iaitu pertamanya pernyataan tuntutan, boleh refer seksyen 63, kemudian pembelaan seksyen 64 dan 65, tuntutan balas seksyen 66, pembelaan tuntutan balas seksyen 67, pembelaan tawaran seksyen 68, jawapan pembelaan seksyen 69, dan last sekali penerimaan pleading dan juga pindaan serta butir-butir seksyen 70 dan 71. Jadi, pleading-pleading tersebut hendaklah disediakan dan difailkan di mahkamah oleh pihak-pihak kepada prosiding yang terbabit lah, dan juga boleh melalui peguam syar'i masing-masing. Tapi ada juga satu lagi bentuk pleading tapi tak didokumentasikan oleh pihak-pihak yang bertikai. Sebaliknya, disediakan dalam bentuk dokumen adalah oleh mahkamah. Pleading yang disediakan oleh mahkamah adalah berkeadaan apabila tuntutan atau pembelaan dibuat oleh pihak dengan secara lisan je. Pleading macam ni hanya akan disediakan oleh mahkamah semata-mata berdasarkan budi bicara mahkamah itulah sebagai satu keadilan. Perkara ni sebenarnya ada diperuntukkan di bawah seksyen 16 Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah. Seksyen ni juga dirujuk oleh seksyen 67 Enakmen Tata Cara Mal pada menyatakan mengenai pemfailan pleading pembelaan kepada tuntutan balas. Baiklah, untuk lebih jelas lagi mengenai pemfailan dokumen-dokumen ataupun pleading ni, saya bagi satu contoh lah. Let's say Makcik Leha nak buat tuntutan nafkah anak terhadap bekas suaminya Pakcik Samad di Mahkamah Syariah. Oleh sebab ni adalah kes tuntutan nafkah anak, maka Makcik Leha hendaklah mulakan dengan saman dan juga penyata tuntutan. Tapi kalau melibatkan kes permohonan, maka kena mulakan dengan permohonan dan affidavit lah. Okey, berbalik kepada Makcik Leha tadi. Lepas buat pendaftaran Makcik Leha ataupun melalui peguam Makcik Leha, kena failkan saman dan juga penyata tuntutan terhadap perkara yang menjadi tuntutan
Kak Mahkamah tu. Kemudian, satu salinan saman dan juga pernyataan tuntutan Makcik Leha kena bagi kat Pakcik Samad. So, Pakcik Samad ni pula lepas dah dapat saman dan juga penyata tuntutan dari Makcik Leha, dia ataupun melalui peguam dia kena buat penyata pembelaan terhadap tuntutan Makcik Leha tu. Lepas tu, filekan kat mahkamah dan satu salinan kena bagi kat Makcik Leha. Dan Makcik Leha pula kena filekan jawapan kepada pembelaan. Dan sama macam sebelumnya, kena bagi satu salinan pula kepada Pakcik Samad yang merupakan defendant dalam tuntutan ni. Semua prosedur ni kena ikut sebagaimana yang dah diperuntukkan dalam akta atau enakmen tata cara mal Mahkamah Syariah supaya prosiding perbicaraan di mahkamah ni berjalan dengan lancar, bermula dari pendaftaran, pengfailan pleading, sebutan, soal balas pihak-pihak, soal balas saksi, keterangan dan juga penhujahan pihak-pihak sampailah kepada penghakiman. Selain itu juga ada juga penyediaan pleading untuk proses penguatkuasaan perintah. Contohnya pleading bagi penyitaan dan penjualan boleh refer section 160, perintah pemilikan section 149, perintah penghantar serahan section 150, penyitaan dan penghantar serahan section 163, prosiding hiwalah section 161, saman penghutang penghakiman section 175 hingga 178, notis penghakiman section 179 hingga 182, perintah pengkomitan section 148 hingga 151. Jadinya untuk proses penguatkuasaan perintah ni, pemohon kena buat permohonan melalui borang-borang yang berkaitan lah, sama ada MS3 ke, MS33 ke, MS42 ataupun MS44 berserta dengan affidavit MS26 dan juga CB MS27. Konklusinya, sebagai kesimpulan mudahnya kat sini, dokumen-dokumen yang difailkan semasa proceeding itulah yang dipanggil sebagai pleading. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.